Salam sejahtera, kami daripada kumpulan 1 ingin nak buat satu video pembentangan berkaitan dengan sistem bekalan air panas. Jadi, apakah definisi bagi sistem bekalan air panas? Sistem bekalan air panas adalah sebuah sistem yang menukar air bersuhu sejuk kepada bersuhu panas. Dan standard suhu air panas mestilah dalam lingkungan 49 hingga 60 darjah degree Celsius seperti yang ditetapkan oleh National Plumbing Code. Jadi, secara keseluruhannya, sistem bekalan air panas merupakan salah satu sistem yang menjadi pilihan dalam reka bentuk pemanas air untuk kepelbagaian penggunaan bagi bangunan, terutamanya adalah bangunan daripada kerajaan iaitu hospital ataupun klinik. Kebiasaannya, terdapat 3 jenis sumber pemanas air yang terdapat di pasaran iaitu pemanas air yang datang daripada tenaga gas, elektrik dan juga matahari. Oleh itu, pemilihan sistem yang betul adalah penting untuk kita sebelum melakukan pemasangan sistem air panas untuk memastikan sistem tersebut adalah berkebolehan tinggi bagi memenuhi sesebuah keperluan pengguna. Apabila kita mendengar perkataan sistem bekalan air panas, kita mesti akan fikir, okey, apakah kegunaannya bagi sistem bekalan air panas? Jangan fikir banyak-banyak. There we go. Baik, bekalan air panas ni digunakan untuk mencuci, memasak, mandi dan sebagainya. Well, bekalan air panas juga digunakan dalam industri dan komersial seperti kilang, pembuatan kilang tekstil, hotel dan sebagainya. Jadi, apakah faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum pemasangan sistem air panas? Basically, di sini terdapat 6 faktor. Faktor yang pertama adalah keperluan atau kegunaan. Kenapa kita perlukan air panas? Contohnya, untuk mencuci, mandi dan sebagainya. Faktor yang kedua adalah tempat atau bilik di mana kita memerlukan bekalan air panas. Contohnya dapur, bilik air dan sebagainya. Faktor yang ketiga adalah kadar aliran seperti adakah kelajuan air mencukupi untuk membekalkan air panas. Faktor yang keempat adalah kelengkapan ruang. Adakah ruang mencukupi untuk memasang kelengkapan bekalan air panas? Faktor yang kelima adalah kesesuaian lokasi. Adakah lokasi tersebut sesuai untuk pemasangan bekalan air panas? Dan faktor yang keenam adalah kos dan penyelenggaraan. Dari segi berapakah kos pemasangan bekalan air panas dan berapa kerapkah sistem air panas perlu diselenggara. Jadi, inilah 6 faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum pemasangan sistem air panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ni Abdul Aziz bin Muhammad Chuan akan menerangkan 3 topik, iaitu mengenai pertama ialah bekalan air panas domestik, kedua jenis sistem pemanasan air, ketiga ialah pemanas air bertangki simpanan. Okey, untuk yang pertama ialah mengenai bekalan air panas domestik. Air panas domestik yang ialah air panas yang dibekalkan untuk keperluan harian tetapi bukan untuk kegunaan industri ataupun perkhidmatan. Contohnya ialah keperluan harian yang selalu kita gunakan air panas ni ialah untuk mandi, mencuci pakaian dan juga mencuci pinggang dan juga mangkuk. Seterusnya saya akan menerangkan tentang jenis sistem pemanasan air. Jenis sistem pemanasan air terdiri daripada 2 jenis, iaitu pertama ialah sistem pemanasan air bertangki simpanan. Kedua ialah sistem pemanasan air tanpa tangki simpanan. Sistem pemanasan air bertangki simpanan ini sesuai dipasang di bangunan seperti hotel dan juga hospital dan juga kilang. Sistem ini sesuai untuk kegunaan di kawasan-kawasan yang
mempunyai kependudukan yang tinggi. Sistem pemanasan air ini yang digunakan dalam sektor Sistem pemanasan air ini digunakan dalam sektor industri dan juga komersial. Ialah dipanggil sebagai semi-industrial water heater. Ini ialah contoh water heater yang digunakan untuk semi-industrial water heater ini. Kelebihan semi-industrial water ini pertama ialah kos pemasangan yang murah, mudah dipasang dan diselenggara, menjimatkan tenaga elektrik dan juga tangki simpanan air yang sesuai diletakkan di tempat yang tinggi seperti siling. Itu saja daripada saya akan serahkan kepada Encik Amirul untuk menerangkan. Okey, sementara tadi kita telah mempelajari tentang dua jenis sistem pemanas air, iaitu sistem pemanas air bertangki simpanan dan juga sistem pemanas air tanpa tangki simpanan, iaitu secara terus. Seterusnya saya akan menerangkan tentang skema pemasangan pemanas air sistem tanpa tangki simpanan yang merupakan struktur penuh pemasangan pemanas air. Komponen pertama yang diperlukan untuk pemasangan ini ialah tangki air tentunya, seterusnya penyambung yang akan disambung kepada pipe bagi untuk membantu proses aliran air dari tangki ke kepala pipe ataupun pemanas air ke kepala pipe. Pipe terbagi kepada dua bagi mengalirkan suhu air yang berbeza antara tangki ke kepala pipe. Injap dipasang untuk memastikan tekanan air yang digunakan mencukupi, dan bulat tersebut ialah merupakan injap bagi memastikan tekanan air yang ingin dikeluarkan mencukupi. Jenis kepala pipe yang digunakan mempunyai dua jenis suhu air dapat melaluinya, iaitu air panas dan juga air bersuhu bilik. Apabila kepala pipe ditolak ke sebelah kanan, maka air yang bersuhu bilik akan keluar, dan apabila kepala pipe ditolak ke kiri, air yang bersuhu panas akan keluar. Apabila ditarik ke atas, air yang bersuhu campuran, iaitu yang bersuhu suam, campuran daripada air daripada suhu panas dan juga suhu sejuk. Dan ini merupakan sistem pemasangan pipe yang dipasang di sebalik tembok untuk memastikan penyambungan itu nampak cantik. Dan ini merupakan aliran air. Apabila ditarik ke atas, air suam akan keluar. Apabila kepala pipe ditolak ke kanan, air yang bersuhu bilik akan keluar. Dan apabila kepala pipe ditolak ke kiri, air yang bersuhu panas akan keluar. Itu merupakan aliran air melalui water heater dan juga ke kepala pipe. Nah, ini merupakan perkara yang akan berlaku semasa di dalam, atau aktiviti yang akan berlaku semasa di dalam tandas untuk keperluan. Bila dipulas kanan, air sejuk akan keluar. Apabila pulas ke kiri, air panas akan keluar. Dan ini merupakan struktur penuh bagi pemasangan air panas. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Ashraf bin Ahmad akan meneruskan perkongsian kami pada kali ini tentang sistem bekalan air panas. Apa yang nak dikongsikan adalah sistem bekalan air panas secara langsung. Baik, sistem bekalan air panas langsung menggunakan pemanas air elektrik untuk
amat berbeza dengan sistem bekalan air panas tidak langsung ataupun secara menggunakan kaki. Baik, kebiasaannya sistem pemanas air langsung digunakan secara individu menggunakan dua kaedah, iaitu yang pertama adalah sistem pemanas elektrik, yang kedua adalah sistem pemanas pump haba. Baik, kita akan pergi satu persatu apa yang dimaksudkan dengan sistem bekalan sistem pemanas elektrik dan juga sistem pemanas pump haba. Baik, sistem pemanas elektrik digunakan untuk menghasilkan haba dengan cepat. Kebiasaannya sistem ini digunakan di rumah kerana keperluan untuk menggunakan air panas lebih rendah berbanding dengan bangunan komersial yang lain. Okey, namun begitu penggunaan yang berlebihan boleh mendatangkan kos yang tinggi dan juga menyumbang kepada pemanasan global. Baik, kita pergi kepada sistem pemanas air yang kedua, iaitu pump haba. Okey, pump haba mempunyai tahap kecekapan yang tinggi sewaktu kerja-kerja memanaskan air berbanding dengan pemanas jenis elektrik dan juga gas. Sistem pump ini bertindak seperti pemanas elektrik biasa, tetapi bekalan elektrik digunakan untuk meningkatkan kualiti suhu tenaga haba, bukannya menjana tenaga haba. Berikut adalah contoh macam mana pump haba ini berfungsi. Baik, kita boleh tengok di sini air sejuk yang dipump masuk ke kondenser, nampak kondenser macam kegelung menggunakan kompresor. Okey, air yang ada dalam kegelung dipanaskan menggunakan termostat, kemudian terus keluar ke injap pelepas. Perkara ini akan berulang sehinggalah kuantiti air yang diperlukan itu tercapai oleh pengguna. Baik, ada beberapa faktor keselamatan yang ada pada pump haba ini seperti yang kita boleh tengok. Okey, ada kipas untuk membuangkan lebihan haba panas dan juga penebat haba pada bahagian badan pump haba itu sendiri. Baik, kesimpulannya di sini adalah sistem pemanas air ini amatlah baik dan berguna kepada masyarakat, kepada pengguna. Okey, sistem ini bergantung kepada kapasiti yang diperlukan. Kalau kata kapasiti yang banyak, perlu menggunakan kaedah yang betul. Kalau perlukan kapasiti yang sedikit, menggunakan sistem bekalan air panas terus. Baik, saya rasa itu sahaja daripada kumpulan kami. Saya harap video ini memberi manfaat kepada semua. Sekian, terima kasih.